Tadi kita jumpa hadis Ibnu Umar semua. Tadi kita jumpa hadis Salman. Tadi siapa sahabat Nabi yang pertama? Ibnu Umar kan. Yang kedua Abu Hurairah. Jadi hadis Salman ni, kalau tuan-tuan tengok lepas ni kita akan baca, ada orang tanya dia. So tanya ni maksud dia ialah dia tanya nak menghina, nak mengejek. Dia panggil. Tanya tu ada soalan lepas ni kita akan baca. Ada orang tanya dia, Nabi hang ni sampai semua benda ajak ke? Bukan tanya tu. Hak ni ialah orang tu nak pelekeh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Weh, Nabi hang ni sampai ajak semua benda, sampai adab masuk belayak pun ajak juga ke?" Maksudnya nak kena ajak sampai teratur ke? Dia main-main. Tanya-tanya main-main. Jadi kalau tuan-tuan yang ada pen tu ada apa, hak pensil ke, boleh tulis soalan hak dia tanya ni, soalan main-main, nak mengejek, nak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, dia jawab tegas, memang Nabi kami ajak semua. Dia marah. Itu maksud dia. Itu cara suasana dia punya nada hadis ni. Allahu a'lam. Jadi ini memang tegas. Salman kata memang Nabi kami ajak semua. Kita bangga Nabi kita ajak semua. Jadi orang kafir ni di zaman Salman tu, di zaman Nabi tu, dia peli. Dia kata ambil semua benda nak kena ajak. Memanglah, sebab tu hampa tak erti. Nabi kami ajak semua. Itu maksud dia. Dan di antara yang ada dalam ni ialah tentang menghadap kiblat ketika kita buang air. Maksudnya apa? Menghadap kiblat. Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita, dia tengok hadis-hadis pasal apa-apa tajuk lah. Dia tengok, saya bagi contoh yang ni. Imam Syafi'i kita, dia tengok hadis larangan menghadap kiblat semasa buang air kecil ataupun buang air besar. Maksudnya apa? Dia tengok hadis-hadis ni, dia kata apa? Dia kata dipahami daripada banyak hadis-hadis bahawa yang Nabi larang ialah di tempat terbuka, tempat yang tak ada bumbung, tak ada binaan, tak ada bangunan. Maka kita dilarang untuk menghadap kiblat. Contoh musafir ke, duduk hutan ke, tang mana ke, tempat yang tak ada tempat nak kencing, nak berak ni, tak ada, terbuka, maka tak boleh menghadap. Manakala dalam bangunan dan binaan tak ada masalah. Itu Imam Syafi'i menghuraikan daripada semua hadis yang berkaitan. Bukan saja-saja hurai. Dan di antara yang huraikan macam tu ialah sahabat-sahabat Nabi sendiri. Jadi mana tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pandangan Imam Syafi'i ke, imam-imam mana ke, dia tak lari daripada pandangan sahabat. Jadi sayangnya ada orang zaman lah ni kadang-kadang dia buat main cerita seolah-olah Imam Syafi'i ni tak sama dengan Nabi. Ini orang yang tak apa nak kena, tak apa kena. Dia bercakap tu lain, niat dia tak elok. Tak mungkin Imam Syafi'i atau mana-mana imam mazhab nak buat keluar benda yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Tak mungkin. Cuma kita tak faham. Jadi kita baca hadis ni. Contohlah tuan-tuan dengar, Imam Syafi'i kata dalam bangunan tak apa. Tapi hadis kata larang ni. Larang tu di tempat terbuka, maksud dia. Maksud hadis tu yang dia faham. Kita tak ambil satu hadis dan kita terus buat macam apa ni, di negara Arab zaman dulu, mungkin zaman lah di negara Eropah kot, ada tempat mandi awam. Tempat mandi awam. Jadi ada hukum hakam berkaitan tu di zaman tu. Dia belai dengan hukum hakam yang berkaitan dengan bilik air. Dia asin bilik mandi dengan bilik air, dengan tandas. Zaman lah dia gabung. So cerita lain. Jadi ini kita panggil para ulama mengajak kita memahami Al-Quran dan hadis. Baik. Dan semua benda tu juga dilarang kerana ada hikmah yang benda lepas tu. Contoh macam tulang. Tulang ni sebagian orang kata apa, dia makanan jin. Kan? Makanan jin, dalam hadis sebut dia makanan jin Islam. Maksud dia apa makanan jin tu? Maksud dia ialah makanan jin Islam, tulang yang halal. Bila manusia makan daging tulang, dah tinggal tulang tu dibuang, makanan tu halal asal dia. Maka Allah SWT menumbuhkan balik daging dia untuk dimakan oleh jin di alam jin. Itu maksud dia. Dia bukan jin tokak tulang. Kita duduk kedai setengah orang kata, ambil hang betul tulang orang tokak sebab jin. Macam pernah tengok jin makan tulang.
Kita dah dengar orang kata jin makan tulang. Tak. Jin dia makan, Nabi kata dalam hadis Sahih Muslim dan lain-lain, Nabi sebut bahawa jin Islam Allah tambah makanan mereka, iaitu tulang-tulang benda yang halal ditumbuhkan balik daging dan mereka makan daging tu. Kita duk fikir jin ni makan tulang, lepas tu gigi kena tajam, tu kita terbayang hantu gigi tajam. Jadi kita duk bayang kan, bila tengok orang makan tulang, hang siapa jin kan, dia sedap tokak tulang buat lagu guna kan. Saya kecil-kecil tu makan tulang ikan, orang kata jin kan. Jadi bukan lagu tu. Jadi bila Nabi tak bagi guna tulang tu kerana apa? Dia untuk saudara-saudara kamu jin Islam. Cerita dia depa mai minta dengan Nabi untuk tambahkan makanan. Cerita mudah tuan-tuan dan puan. Semua mai jumpa Nabi minta macam-macam. Tu kita panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tempat orang mai minta. Jin mai, manusia mai, malaikat mai, pokok boleh keluar dari tempat dia, mukjizat dia, termasuk binatang mai jumpa dia dan sebagainya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sebahagian daripada maklumat yang berkaitan dengan tulang. Dan kita juga dilarang untuk buang air di lubang kan, di lubang. Betul, ada orang kata pula jin duduk lubang. Bukan, ular dalam lubang, bukan jin. Dalam bahasa Arab jin tu kadang-kadang ular dipanggil jin ataupun jan. Dalam Quran kan, bila Nabi Musa lempak tongkat dia bertukar. Dalam Quran kadang-kadang disebut Thu'ban, ular besar. Kadang disebut jan, ular kecil, ular. Jadi Nabi abang bila sahabat dan tabi'in bagi tahu jangan cina lubang, Nabi kata jangan cina lubang, sebagian tabi'in kata ia adalah rumah jin. Bukan jin, rumah ular. Itu maksudnya. So bahasa Arab kena jaga. Kan? Jin tu banyak dalam bahasa Arab. Kan? Sebab tu anjing hitam Nabi panggil syaitan. Sebab apa? Sebab dia bila orang tengok gerun, supaya orang nampak syaitan. Bukan sebab dia syaitan. Dia anjing hitam tu dia gerun macam syaitan. Kan? Kita anjing hitam kita gerun ke? Kan? Tambah anjing hitam tu mai tengok kata ni anjing ke apa? Dia anjing lah. Tapi dia menggerunkan jiwa kita. Sebab kita sayau. Supaya syaitan. Itu maksud dia. Wallahu a'lam.